Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Imran bin Amiruddin, nombor metrik 2201198, akan membentangkan tajuk keberkesanan pindaan perkara 1211A Perlembagaan Persekutuan. Peruntukan undang-undang bagi tajuk ini adalah melalui Perlembagaan Persekutuan itu tersendiri, iaitu yang pertama perkara 1211A. Ia merupakan pindaan yang dibuat bagi memberikan Mahkamah Syariah negeri-negeri di Malaysia suatu bidang kuasa eksklusif dalam menentukan perkara yang berkaitan dengan agama Islam. Yang kedua, kuasa eksklusif yang dimaksudkan di sini adalah merujuk kepada bidang kuasa Mahkamah Syariah ataupun mahkamah-mahkamah syariah di Malaysia untuk mendengar kes-kes yang berkaitan dengan perkara-perkara hal ehwal agama Islam tanpa campur tangan mahkamah sivil. Dan pindaan ini dibuat sejajar dengan peruntukan undang-undang iaitu Akta Perlembagaan 1988. Seterusnya adalah objektif pindaan. Objektif bagi pindaan perkara ini adalah untuk mengasingkan dua bidang kuasa iaitu Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Bidang kuasa eksklusif yang sepatutnya diberikan oleh Mahkamah Syariah ini sepatutnya memberikan satu kuasa yang penuh dalam memutuskan sesuatu perkara atau sesuatu kes. Perkara-perkara yang terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah adalah perkara yang terdapat dalam senarai 2 jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Akan tetapi masih terdapat campur tangan Mahkamah Sivil dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan perkara tersebut. Seterusnya adalah isu berkaitan keberkesanan pindaan ini. Seperti yang saya bagi tahu tadi, walau bagaimanapun, campur tangan Mahkamah Sivil melibatkan perkara yang berkaitan agama Islam masih wujud dalam Mahkamah Syariah, dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Ini bermaksud Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidang kuasa yang menyeluruh terhadap perkara ataupun terhadap undang-undang Islam yang diletakkan di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Di sini undang-undang Islam di setiap negeri adalah tidak seragam dan ini merupakan satu kelemahan ataupun kekurangan bidang kuasa Mahkamah Syariah di negara ini. Seterusnya adalah kes-kes berkaitan agama Islam yang mempunyai campur tangan Mahkamah Sivil. Yang pertama adalah kes Indira Gandhi, anak perempuan Muto, lawan Padmanabhan, anak lelaki Krishnan. Dalam kes ini, objektif pindaan ini adalah tidak tercapai. Dalam kes ini, Mahkamah Tinggi mengubah keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Syariah berkaitan hak jagaan anak setelah penceraian berlaku di antara bapa dan ibu anak tersebut. Namun, setelah satu rayuan dibuat dalam kes ini, Mahkamah Syariah didapati mempunyai bidang kuasa bagi mendengar kes ini. Ini bermaksud Mahkamah Sivil mempunyai satu kuasa untuk check and balance berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan agama Islam. Dan campur tangan tersebut tidak mencapai matlamat pindaan perkara 1211A. Seterusnya adalah kes Lina Joy, iaitu kes berkaitan penukaran agama. Dalam kes ini, Mahkamah Tinggi membuat pengiktirafan penghakiman terhadap keputusan yang dibuat. Ini menunjukkan bahawa masih wujud campur tangan bidang kuasa yang jelas kerana keputusan di Mahkamah Syariah memerlukan kepada pengiktirafan daripada Mahkamah Sivil. Sedangkan Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah di Malaysia sepatutnya mempunyai bidang kuasa yang jelas antara kedua-dua mahkamah ini dan Mahkamah Sivil tidak mempunyai kuasa yang lagi besar daripada Mahkamah Syariah. Dan yang seterusnya adalah kes Muhammad Juzaili bin Muhammad Khamis dan lain-lain. Dalam kes ini, Juzaili telah melakukan kesalahan memakai pakaian wanita, iaitu kesalahan yang bertentangan dengan hukum syarak. Tetapi di peringkat rayuan dalam kes ini, Mahkamah Sivil berpegang kepada prinsip kebebasan hak asasi manusia yang mana meletakkan kesalahan ini di bawah bidang kuasa Mahkamah Sivil atas dasar
kebebasan hak asasi tanpa justifikasi. Dan akhir sekali adalah cadangan bagi ataupun pendapat berkaitan dengan pindaan ini. Yang pertama, Mahkamah Sivil sepatutnya menghormati dan tidak mencampur tangan dalam perkara yang berkaitan dengan agama Islam. Dan yang kedua, satu garis panduan yang jelas harus dirangka bagi memastikan institusi ini terus berkembang dan setaraf dengan bidang kuasa Mahkamah Sivil. Oleh itu, Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil sepatutnya diberikan satu panduan yang jelas ataupun satu guideline untuk membezakan bidang kuasa antara Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Tambahan pula, berkaitan dengan kekurangan Mahkamah Syariah iaitu wujud ketidakseragaman dalam dalam peruntukan undang-undang berdasarkan negeri itu juga harus dibaik pulih. Seperti contoh, setengah perkara yang berkaitan dengan agama Islam ataupun berkaitan dengan undang-undang Islam tidak diputuskan seragam di antara satu negeri dan satu negeri yang lain. Oleh itu, satu prinsip atau satu garis panduan yang lengkap ataupun yang lebih seragam perlu diperkenalkan bagi memastikan institusi kehakiman syariah di Malaysia ini terus berkembang dan mempunyai satu bidang kuasa yang jelas bagi menangani ataupun bagi mendengar kes-kes berkaitan dengan kesalahan syariah. Sekian daripada saya. Terima kasih.